Saya turut bangun untuk membahas usul Unjung Kasih yang dibawa oleh Yang Berhormat Lenggong ke atas titah ucapan diraja. Saya menyokong titah ucapan diraja ini, yaitu kita harus melangkah ke hadapan untuk mencapai negara kita yang maju berpendapatan tinggi setelah kita melalui pilihan raya, dan kita harus meninggalkan segala apa yang kita lalui dalam pilihan raya sebab kita sudah sekian lama berpolitik, dan harusnya kita memulakan kerja-kerja untuk mengatasi pelbagai cabaran pembangunan negara kita. Dalam masa yang singkat ini, Datuk Yang Dipertua, saya ingin membahas dalam 4 perkara, yaitu pertamanya berhubung dengan cabaran masalah penjanaan bekalan elektrik di negeri Sabah. Berbanding dengan Semenanjung Malaysia, di mana keadaan kedudukan bekalan elektrik agak stabil, di negeri Sabah ini sering kita mengalami masalah bekalan elektrik. Dan masalah ini timbul kerana kita menghadapi masalah penjanaan elektrik, terutama sekali di pantai timur dan begitu juga di pantai barat. Keadaan ini berlaku kerana elektrik negeri Sabah masih lagi dijana dengan menggunakan diesel, menggunakan genset, dan sedikitnya daripada IPP. Dalam hal ini, Datuk Yang Dipertua, saya ingin mencadangkan, dan sebelum saya buat mencadangkan, saya sebenarnya ingin bertanya pada pihak kerajaan, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam hal ini, sebab di negeri Sabah kita ada Sabah Electricity Sdn Bhd yang bertanggungjawab, tetapi dari segi equity-nya, negeri Sabah, kerajaan negeri Sabah memiliki 20% syarikat ini, selainnya daripada TNB. Pada ketika ini, satu penjana kuasa menggunakan gas di Kimanis, dan saya difahamkan tidak lama lagi dia siap, tetapi dari segi transmission daripada power station ini ke main grid belum lagi selesai, dan saya difahamkan bahawa pegawai-pegawai yang berkenaan seolah-olah tidak mengindahkan keliwatan pembinaan transmission line tersebut. Sebab itu saya ingin mencadangkan pada hari ini, di mana menteri yang berkenaan pun daripada negeri Sabah, Menteri Tenaga kita yang baru, saya mohon supaya perkara ini pihak menteri dan pihak kerajaan negeri Sabah harus mempunyai satu jaringan kerjasama yang erat, bukan sahaja dalam soal memastikan supaya transmission line ini dapat dibina dengan cepat, tetapi untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan well lift dan sebagainya. Yang keduanya dan yang paling penting, kerajaan untuk mengatasi masalah bekalan elektrik di Sabah harus mengadakan satu dasar bahan bakar ataupun fuel policy. Pada suatu ketika dahulu, apabila ada cadangan untuk membina coal fire station di Lahadatu, dan setelah mendapat tentangan yang begitu hebat daripada pihak environmentalist, akhirnya telah dipindah ke Sendakan, dan sekali lagi mendapat tentangan dan sebagainya, pindah lagi ke Lahadatu, dan akhirnya pada kali ini diluluskan juga, tetapi coal itu, barang batu tidak mau digunakan lagi, tapi menggunakan gas. Pada hari ini, Datuk Yang Dipertua, setelah pihak pakar mengkaji dan sebagainya, gas ini boleh dilaksanakan di situ, tetapi dia agak mahal, dan barangkali memerlukan kerajaan memberi subsidi untuk membolehkan pihak SESB memberikan kepada pengguna. Oleh sebab itu, kerajaan harus mengkaji sama ada gas ini dapat dilaksanakan ataupun dia ada cost efektif ataupun tidak, jika sekiranya dengan keadaan logistik yang sedia ada, di mana kalau kita menggunakan LNG harus diangkut daripada Bintulu ataupun diangkut lori daripada Kimanis dan sebagainya. Oleh sebab itu, penggunaan coal barangkali perlu dikaji semula. Saya tidak mengatakan gunakan coal, gunakan arang batu, tapi perlu dikaji semula. Ataupun barangkali cadangan yang dibuat lebih awal, yaitu pembinaan pipe daripada Kimanis
dan dibawa ke pantai timur, sama ada diletakkan di Lahadatu ataupun di Tawau. Ini adalah amat penting untuk mengatasi masalah bekalan listrik di Sabah, terutama sekali memastikan base load itu sentiasa ada. Kita tidak boleh bergantung dengan penjanaan listrik dengan menggunakan diesel fired station yang fragmented yang ada pada hari ini. Tapi yang dipertua untuk kita maju ke hadapan bagi negeri Sabah, bekalan listrik ini hendaklah diselesaikan dengan segera. Jika sekiranya pihak kerajaan tidak mengambil serius tentang perkara ini, saya tidak nampak bagaimana negeri Sabah ini boleh mempertingkatkan perindustrian bagi negeri Sabah. Sektor pembuatan di negeri Sabah tidak akan berganjak, tidak akan tumbuh jika sekiranya bekalan listrik ini tidak dapat ditingkatkan dengan cepat. Saya ingin beralih kepada hal pembangunan luar bandar, dan dalam hal ini Datuk Yang Dipertua saya ingin mengucapkan tahniah kepada Kementerian Luar Bandar kerana pada hari ini bukan sahaja kita mempunyai plan tindakan, plan induk pembangunan luar bandar, tetapi falsafah dari segi pembangunan luar bandar pun sudah disediakan. Dan begitu juga dalam hal pembangunan ekonomi luar bandar, semua pun sudah disediakan dari segi plannya. Cuma Datuk Yang Dipertua, saya agak khawatir dari segi pelaksanaannya. Sebab apabila kita bercerita tentang pembangunan luar bandar, institusi di Angkar Umbi itu adalah amat penting. Nah, apabila saya mengatakan institusi di Angkar Umbi, saya merujuk kepada JKK. Saya lihat dalam pelaksanaan kementerian, saya nampak ada rekod tentang adanya peruntukan, adanya program dari segi latihan kepimpinan kepada pengusi-pengusi dan JKK. Tetapi apabila kita lihat di Akar Umbi, saya lihat negeri Sabah, saya lihat di kawasan saya sendiri, ada JKK yang sehingga 3 tahun, 2 tahun belum dilantik. Sebab ini adalah kuasa-kuasa pemimpin dan kerajaan tempatan. Dan oleh kerana mereka tidak terbentuk, maka apa juga program-program yang disediakan oleh pihak kerajaan tidak akan sampai ke Akar Umbi. Sebab itu Datuk Yang Dipertua, saya ingin mencadangkan supaya pihak kementerian ini bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk mewujudkan satu perundangan, satu peraturan, satu enactment, urus tadbir JKK. Apakah JKK ini kita lantik saja? Apakah JKK ini kita pilih? Dan bagaimana caranya? Apa kriterianya? Dan dari segi latihannya dan sebagainya. Datuk Yang Dipertua, ini adalah amat kritikal sebab apabila kita lihat pada hari ini pembangunan di negeri Sabah dari segi prasarana, kita ambil contoh dari segi prasarana saja. Kita ini ketinggalan begitu jauh sekali berbanding dengan di Semenanjung. Saya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana peruntukan yang begitu besar, yaitu 45 bilion untuk Kementerian Luar Bandar untuk menangani 5 trust kementerian. Dan di antara yang paling penting ialah meningkatkan liputan kualiti prasarana asas, utility dan amenity sosial. Dalam hal ini saya ingin menyatakan bahawa di kawasan saya sendiri di Tuaran, saya telah bercuti 5 tahun. Dan saya berharap adanya perubahan dari segi naik taraf jalan luar bandar dan sebagainya. Tetapi apa yang saya lihat, kalau dulu saya di Dewan Yang Mulia ini, panjangnya jalan luar bandar yang belum diturap, belum naik taraf adalah 200 km. Pada hari ini masih lagi 200 km. Dan jika kita ambil anggaran 2 juta 1 kilometer, ataupun kadang-kadang sampai 3 juta. Di Tuaran saja kita perlu hampir 500 juta. Dan peruntukan yang disediakan di sini lebih kurang 3 bilion untuk seluruh negara, tentu sekali tidak cukup. Dan saya mohon, saya minta pihak kerajaan supaya menambah peruntukan ini. Dalam hal bekalan air bersih, bekalan air luar bandar, dalam hal jalan luar bandar, jalan kampung dan sebagainya, dalam hal bekalan listrik. Datuk Yang Dipertua, di kawasan saya, inilah sebenarnya yang dinanti-nanti oleh rakyat, dan sebab itu mereka memberi terus sokongan kepada kerajaan dengan harapan yang begitu tinggi, agar semua masalah-masalah prasarana luar bandar ini dapat dipertingkatkan. Dan pada masa yang sama, semua prasarana ini hendaklah digunakan untuk menjana ekonomi di luar bandar.
Dan dalam hal ini, apabila saya melihat, apabila saya mengkaji berbagai program yang dilaksanakan oleh pihak kementerian, kemajuan luar bandar, saya lihat di sana bahwa program-program dilaksanakan oleh agensi-agensi yang terdapat dalam kementerian. Termasuklah agensi pembangunan luar bandar. Ada negeri-negeri tertentu, khususnya negeri Sabah, kita tidak ada agensi kemajuan pembangunan wilayah. Jadi apabila kita bercerita tentang pengujudan pertumbuhan desa dan sebagainya, kita tidak boleh laksanakan. Dan apabila kita tidak boleh laksanakan, bagaimanakah pihak kerajaan dapat melaksanakan program sedemikian rupa. Oleh sebab itu saya mencadangkan supaya walaupun kerajaan, di mana-mana kerajaan negeri yang tidak mempunyai agensi sedemikian rupa, hendaklah juga program-program seperti ini dilaksanakan, supaya kita juga akan dapat melaksanakan program-program yang sudah pun dibuat oleh pihak kementerian. Seterusnya saya beralih kepada hal pendidikan. Dalam hal pendidikan, saya juga mengucapkan tahniah pada pihak kerajaan, sebab hari ini pertamanya ada juga plan induk pendidikan yang baru, dan dua kementerian ini sudah digabungkan dan sebagainya. Dalam hal ini, saya ingin melihat bagaimana pihak kementerian melihat sistem penyampaian dasar-dasar kementerian, sama ada dari segi pembangunan dan sebagainya. Dalam hal negeri Sabah, saya ingin meminta pihak kerajaan, bertanya pada pihak kerajaan, kenapakah perkara-perkara seperti perlantikan pengusaha kantin, perlantikan penjaga keselamatan di sekolah, mereka yang pengusaha ataupun menjaga kebersihan pihak sekolah, kesemua ini pun dilantik, ditentukan daripada Putrajaya, sekecil-kecil itu. Apakah perkara begini tidak boleh dipertimbangkan di pihak jabatan peringkat negeri? Apakah peranan PP dalam hal ini? Sebab itu pihak rakyat dan khususnya kaki tangan di jabatan pendidikan, termasuklah guru-guru, mempersoalkan kenapakah perolehan kerajaan, termasuk pembekalan buku-buku, kertas dan sebagainya, harus ditentukan, tendanya dibuat di Putrajaya, di kementerian lain, dan tidak boleh ditentukan di negeri Sabah. Begitu juga dalam hal-hal pembaikan. Apabila berlaku banyak pembaikan, baru-baru ini sebagai contoh di kawasan saya sebuah sekolah, atapnya diterbangkan oleh angin. Nah, secara kebetulan saya di kawasan dan saya terpaksa membawa kepada pihak timbalan menteri. Memang daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah telah bertanya, kenapa tidak dihantar kepada kami? Saya beritahu pada mereka bahwa saya tahu, kalau saya bagi pada mereka pegawai-pegawai di Jabatan Pelajaran Pendidikan Negeri Sabah, mereka tidak ada peruntukan. Peruntukannya semua di sini. Semuanya di Kuala Lumpur, semuanya di Putrajaya. Sebab itu saya ingin melihat bagaimana sistem penyampaian kerajaan dalam hal ini. Supaya rakyat juga, supaya guru-guru juga, guru-guru besar, pegawai-pegawai kementerian juga akan dapat melihat dan melihat rasional. Kenapa perkara-perkara kecil begitu tidak boleh dibuat keputusan oleh pihak pegawai-pegawai di peringkat negeri. Pihak kementerian harus mengambil iktibar bahwa setelah berbelanja berjuta-juta ringgit dari segi pembinaan sekolah-sekolah baru, makmal komputer dan sebagainya di negeri Sabah, saya ingin menyatakan Dewan Yang Mulia ini bahwa banyak daripada proyek-proyek ini sehingga pada hari ini tidak boleh dikomision. Oleh kerana kualiti pembuatannya substandard. Saya tidak tahu kenapa, tetapi ini harus dilihat. Dan barangkali ini diantara sebab kenapa mantan pengarah pelajaran negeri Sabah telah keluar dan masuk pembangkang dan bertanding dalam pilihan raya. Sehingga begitu sekali. Pihak kementerian, pihak kerajaan harus melihat ini
dan kita harus insaf dan memperbaiki apa kesilapan-kesilapan kita untuk mengurak langkah ke hadapan. Datu yang dipertua satu lagi dalam hal pendidikan ini ialah dalam hal pengajaran mata pelajaran bahasa adat dan dusun, dan dalam hal ini saya ingin mengucapkan tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak kerajaan karena pada hari ini guru-guru yang mengajar dalam bahasa adat dan dusun sudah pun mulai dilatih di Universiti Sultan Idris Tanjung Malim dan juga di beberapa IPJ Negeri Sabah. Walau bagaimanapun, Datu yang dipertua pengambilan guru-guru pelatih untuk mengajar bahasa adat dan dusun begitu sedikit. Saya dipahamkan hanya 20 dalam setahun. Dan sebab itu apabila ada permintaan daripada Labuan sebagai contoh, supaya bahasa adat dan dusun ini mulai diajar di sana dan diberitahu tidak ada guru-guru. Tidak ada guru-guru sebab pengambilannya begitu sedikit. Dan di sekolah-sekolah yang ada, di kawasan saya, di peringkat sekolah rendah, saya ingat lebih 20 sekolah, kalau tidak silap saya, yang mengajar. Mereka ini tidak terlatih. Dan mereka mengajar secara sukarela sebenarnya. Dan saya mohon supaya pihak kementerian memperbaiki keadaan ini, sebab sebenarnya pembelajaran bahasa adat dan dusun ini adalah bagi saya, bahasa itu disitulah letaknya. Nilai-nilai murni yang kita mulai pupuk. Kalau kita kehilangan bahasa ibunda, kita akan kehilangan nilai-nilai murni. Sebab apa yang kita pelajari di sekolah, sama ada bahasa Melayu, bahasa Inggris dan sebagainya, bagi saya itu adalah bahasa kedua. Itu bukan bahasa ibunda saya. Dan sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan, sebab pihak kerajaan telah melihat perkara ini. Tetapi harus diperkasakan, dipertingkatkan lagi supaya diberi peruntukan yang mencukupi untuk mengambil lebih banyak pelatih. Akhir sekali, Datu yang dipertua, saya ingin berbahas dalam hal kewarganegaraan dan kebebasan beragama. Saya telah bertanya soalan tambahan kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri baru-baru ini tentang apa yang kita lihat yang dilaporkan di Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai pendatang tanpa izin negeri Sabah. Kewujudan apa yang dikatakan sebagai special satu unit khas pengeluaran kad pengenalan di negeri Sabah yang ada di Jabatan Pendaftaran Negara. Apakah ini betul? Apakah ini benar? Dan ada ketiga deh, P1, P2, P3. Perkara ini bagi saya adalah amat penting sebab dalam RCI yang berjalan sekarang ini, kita bercerita tentang Standard Operating Procedure dalam pengeluaran kad pengenalan, dan jika sekiranya ada betul ada kewujudan unit seperti ini harus kita perbaiki. Dan kad pengenalan kalau ada yang dikeluarkan melalui unit-unit seperti ini hendaklah kita tarik balik. Sebab itu cadangan kita bagi kalau kad pengenalan di negeri Sabah yang dikeluarkan selepas tahun 79 hendaklah ditarik balik dan terpulanglah kepada mereka yang mendapat kad pengenalan ini untuk memohon balik dan membuktikan bahwa mereka ini adalah warga negara sebenar. Ini adalah amat penting untuk mengembalikan kewibawaan sistem dan Stand Operating Procedure pengeluaran kad pengenalan negeri Sabah. Dalam hal kebebasan beragama, saya menerima, kita telah semua menerima hakikat apa-apa juga yang terkandung di dalam perlembagaan persekutuan berhubung dengan agama resmi dan sebagainya. Tetapi saya tidak melangkaui perbahasan rang undang-undang yang akan dibentangkan nanti, yaitu rang undang-undang pentadbiran agama Islam wilayah persekutuan. Tetapi dalam artikel 107 itu, di mana keizinan daripada kedua ibu bapa, jika sekiranya ada anak yang berumur kurang daripada 18 tahun itu, hendaklah mendapat kebenaran daripada kedua ibu bapa. Perkara ini adalah amat penting sebab apa yang telah diperjuangkan selama ini bagi pihak yang bukan Islam
kita telah meminta supaya mana-mana perkawinan yang telah berkawin di mana-mana mahkamah dan apa-apa yang berlaku selepas itu harus rujuk balik pada mahkamah asal. Kalau mereka telah bertukar agama dan sebagainya. Ya gulungnya Muhammad. Dan begitu juga dengan anak. Kalau jika sekiranya dia menukar agama dan sebagainya harus mendapat kelulusan daripada kedua ibu bapak. Ini adalah penting untuk mempertahankan keutuhan keluarga yang kita memang pupuk. Biarlah hal-hal keluarga itu diselesaikan dalam keluarga dan jangan libatkan masyarakat, jangan libatkan mahkamah untuk menyelesaikan hal-hal keluarga. Kita harus pertahankan keutuhan keluarga untuk menjamin keharmonian. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih.